Hadis ke-29. Hati-hati bila menyampaikan ilmu, lihat dulu siapa yang akan mendengarnya. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari rahimahullahu taala, kemudian diterjemah dan dihuraikan serba ringkas oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Kedua-dua penyusun dan juga penterjemah ini tuan-tuan telah kembali ke rahmatullah. Dan alhamdulillah saya sempat bertemu dengan kedua-dua ini walaupun lebih kurang dalam satu pertemuan dengan penyusun kitab ini dan beberapa pertemuan dengan penterjemah dan penghurai Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sekarang telah kehilangan ramai para ulama yang telah lebih awal berlalu pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Baki lagi dunia ini akan diwarisi oleh orang-orang yang jahil, dan Nabi menyebutkan dalam satu hadis tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah sudah tidak ada lagi atas muka bumi ini orang yang menyebut kalimah Allah, Allah. Maknanya tidak ada lagi orang yang menyebut kalimah Allah, maka saat itulah berlakunya kehancuran dunia. Maka ulama mengatakan sesiapa yang ada walau sekelumit iman, pasti dia akan meninggal sebelum berlakunya kehancuran dunia atas manusia-manusia yang tidak lagi menyebut nama Allah, duduk dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat pada Allah Ta'ala. Itu di hujung dunia. Semua alhamdulillah kita masih boleh melihat peninggalan-peninggalan pada ulama. Ini di antara apa yang ditinggalkan oleh mereka. Moga sedikit apa yang mereka tinggal ini memberi manfaat kepada kita semua. Kita sedang melihat hadis-hadis susunan mereka dan sedikit huraian daripada mereka. Dalam hadis sebelum ini kita berbicara berkenaan dengan mengambil berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu taala, dia meletakkan tajuk ini mengambil berkat daripada Rasulullah dan juga para ulama. Jadi saya dah sebut dalam kuliah yang lepas, daripada tajuk ini pun kita sudah boleh faham bahawa pendirian yang dipegang oleh Fadilatul Syekh Fahmi bermakna mengambil barakah daripada Rasulullah, bukan setakat dengan baginda Nabi semata-mata, bahkan boleh juga mengambil barakah daripada para ulama. Dan apa yang disebutkan oleh mereka ini pasti ada sandaran dan dukungannya, ada sokongannya daripada perkataan-perkataan, paling-paling tidak pun perkataan yang disebut oleh ulama-ulama besar. Antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkenaan dengan jubah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang menjadikan jubah Nabi itu sebagai istishfa, sebagai ikhtiar dan usaha, sebab untuk seseorang itu sembuh daripada penyakit. Ada hadis. Kemudian selepas daripada hadis itu, Al-Imam An-Nawawi memberi komentarnya. Beliau mengatakan di dalam hadis ini adalah menunjukkan kepada kita istihbab, keharusan bertabarruk bukan setakat dengan jubah Nabi, bahkan dikata bi atharis salihin, dengan peninggalan orang-orang saleh, wa thiyabihim, dan juga pakaian-pakaian mereka. Cuma saya sebut dalam kuliah yang lepas, isu ini adalah isu khilafiyah, isu yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan bertabaruk dengan Nabi pun
mestilah ketika hayat baginda Nabi. Bila Nabi dah meninggal, maknanya tidak ada lagi bertabaruk dengan dengan baginda Nabi. Itu boleh jadi ulama yang mutasyaddidin, terlalu syadid, sehingga kan ketika Rasulullah hidup sahaja, maka peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, pakaiannya dan sebagainya itu tidak langsung dibenarkan untuk bertabarruk. Tapi ada ulama yang membenarkan untuk bertabarruk dengan hasil peninggalan Rasulullah, bahkan bukan setakat daripada Rasulullah, bahkan orang-orang yang saleh. Antaranya ialah ulama-ulama moden yang masih ada pada hari ini ialah Dr. Ali Jumaah, bekas mufti Mesir. Beliau menyebutkan berkenaan dengan bertabarruk ini dengan mengatakan bahawa tabarruk ini ataupun mengambil barakah ini Allah Subhanahu wa taala sendiri banyak menyebutkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri bukan setakat meletakkan barakah itu pada individu, bahkan kadang-kadang pada tempat dan pada masa. Ada tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bi bakkati mubarakah, Makkah, bumi yang barakah, bumi yang diberkati. Maknanya tempat tersebut adalah tempat yang diberkati, dan bila kita ke sana pun kita berusaha sebanyak-banyaknya untuk melakukan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu tempat tersebut adalah tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada malam, ada siang yang diberkati oleh Allah, yakni ada masa yang diberkati oleh Allah taala. Disebut dalam Quran lailatul mubarakah, malam yang diberkati. Maknanya ada waktu-waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah tempat yang tidak punya roh, begitu juga dengan masa yang tidak punya roh, ini kan manusia yang soleh, yang punya roh, yang punya amalan kesalehannya, maka sudah mimbabi aulalah mereka lebih mempunyai barakah berbanding dengan tempat dan masa. Jadi terpulanglah pada kita semua tuan-tuan untuk memilih, untuk mengatakan bahawa barakah ini masih kekal, masih ada di sisi para ulama ataupun tidak. Maka kalau kita mengatakan kekal, maka boleh lagi kita mengatakan, boleh lagi kita nak mengadakan majlis tahnik untuk anak-anak kita bila anak lahir ataupun cucu lahir, bawa bertemu dengan orang-orang yang alim. Tapi kalau kita merasakan bahawa sudah tidak ada lagi barakah selepas wafatnya baginda Nabi, barakah itu hanya ada pada baginda Nabi sahaja, maknanya kita tahnik sendiri ya. Kita tahnik sendiri baby kita ataupun cucu kita, anak kita melahirkan anak, maka kita tahnik sendirilah. Kita sebagai kita sebagai tok, ataupun kita sendiri ada anak, kita tahnik sendiri. Tapi orang dulu tak ajar kita begitu lah. Orang dulu, ayah-ayah kita dulu, tok-tok kita dulu biasanya akan bawa bertemu dengan orang alim. Sebab bagi mereka orang alim ni ada barakah dia. Cuma ulama-ulama walaupun mengatakan bahawa manusia macam kita ataupun orang-orang yang alim macam kita ni bukan nabi lah, maknanya walaupun mereka ini ada barakahnya, tapi orang Islam tetap beriktikad barakah itu bukannya pada zatiyah mereka, bukan pada batang tubuh mereka itu sendiri, tetapi yang ada barakah itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, yang memberikan barakah tersebut liman syaa wa lima syaa, kepada siapa yang dia kehendaki dan pada apa sahaja yang dia kehendaki. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang batang tubuh manusia tersebut, dia tidak boleh memberi manfaat dan mudarat apa-apa pun. Itu memang i'tikad yang dipegang oleh setiap muslim mukmin, yang pastinya tidak pernah mengatakan bahawa batang tubuh inilah yang boleh memberi kebaikan, batang tubuh inilah yang telah menolak mudarat dan sebagainya. Tidak ada, saya rasa, di kalangan orang muslim mukmin walaupun dia tak mengaji. Adapun yang sebenar-benarnya pada i'tikad dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Syekh Fahmi sebut di akhirnya umpama seperti seseorang itu bertemu dengan doktor. Begitulah juga doktor yang non muslim, kita pergi bertemu dengan dia, bukan dia yang menyembuhkan sakit. Walaupun kita balik bertemu dengan dia, makan ubat sebiji, hilang sakit kepala, hilang pening, bukan dia yang menghilangkan pening dan sakit kepala kita, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya sama saja.
pergi bertemu dengan para ulama, bersalaman dengan mereka, cium tangan mereka, suruh mereka doakan, ada yang minta supaya doakan di dada dan sebagainya. Semua itu adalah asbab yang kita cari supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita sesuatu yang kita ingini melalui mereka yang soleh. Kerana mereka yang soleh ini adalah mahallu nazarillah fid dunya. Mereka ini adalah tempat pandang Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nak harap pada kita Allah Taala boleh jadi tak pandang. Kenapa? Kerana dosa kita yang banyak. Yang kita tak pernah minta ampun dengan Allah Taala berbanding dengan mereka orang-orang yang soleh yang banyak amal, pasti mereka akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah mereka diajarkan kepada kita supaya melazimi para ulama dan mengambil barakah daripada mereka. Nah, di sana tidak ada pun unsur syirik ataupun unsur bid'ah. Baik. Itu hadis yang telah kita bicarakan dalam kuliah yang lepas. Pada malam ini kita tengok hadis yang ke-29. Berhati-hati, ini pesanan Nabi lama dah. Berhati-hati bila menyampaikan ilmu, lihat dulu siapa yang akan mendengarnya. Hadis sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain fa amma ahaduhuma fabathathtuhu fikum wa amma al-akharu falau haddathtukum bihi quti'a hadzal bal'um. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua jenis ilmu. Syekh Fahmi terjemah dengan dua jenis ilmu. Dalam konteks hadis tersebut, dalam teks hadis tu disebut wi'a. Wi'a ni bekas. Wi'a ni adalah dua bekas. Wi'ain dua bekas. Wi'aun satu bekas. Wi'aini dua bekas. Sepatutnya kalau dia nak terjemah secara literal, maknanya dia kena terjemah dua bekas lah. Ni perlu kepada satu lagi ilmu balaghah dipanggil. Itlaqul mahal wa iradatul hal. Ada satu tajuk dalam ilmu balaghah dipanggil majaz mursal. Dia menggunakan mahal, dia menggunakan tempat, tapi yang dimaksudkan dengan hal tempat tersebut yang menyimpan apa benda yang disimpan di dalam tersebut, iaitu ilmu lah. Jadi disebutkan di dalam teks hadis ialah dua bekas. Baik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku telah mengingat daripada Rasulullah dua jenis ilmu. Fa amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fabathathtuhu, maka telah aku sebarkan kepada kamu semua, yakni tabi'in. Wa ammal akharu, adapun yang satu lagi, seandainya aku menyampaikannya kepada kamu, nescaya akan dipotong leherku ini. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ammal akhar falau haddathtukum, kalau aku sebarkan, aku sampaikan kepada kamu yang kedua ini, quti'a hadzal bal'um, nescaya akan dipotong leherku ini. Bal'um ni majrat ta'am. Bal'um ni tempat saluran makanan, itu dipanggil bal'um. Quti'a ni dipanggil kinayah. Dipanggil kinayah. Quti'a maknanya dipotong maknanya dibunuh lah. Kinayah, kiasan pada membunuh. Siapa yang nak bunuh Abu Hurairah ni? Iaitu orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim akan membunuh Abu Hurairah andai disampaikan kepada orang ramai ilmu yang kedua. Sebab tu Abu Hurairah menyampaikan ilmu yang pertama sahaja. Adapun ilmu yang pertama tak ada masalah, disampaikan, disebarkan. Tapi kalau disampaikan ilmu yang kedua, pasti aku akan dibunuh. Daripada hadis ni, ada ulama mengatakan bahawa yang kedua ni, yang disembunyikan oleh Abu Hurairah ni, dia bukan ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam. Kalau berkaitan dengan hukum hakam, maknanya Abu Hurairah lebih maklum ada celaan daripada Nabi sesiapa yang menyembunyikan ilmu
yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut akan diseksa di dalam neraka. Ada ancaman daripada Rasulullah, orang yang menyembunyikan ilmu, yakni menyembunyikan ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam. Habis itu apa yang disembunyikan oleh Abu Hurairah ni? Dia tak berkait dengan hukum hakam. Sebab tu Abu Hurairah menyembunyikannya. Abu Hurairah ni orang yang lebih faham, orang yang lebih faham berkenaan dengan apa yang diminta oleh baginda Nabi. Maknanya kalau ala Abu Hurairah ni kita anggap orang yang tak amanah, maknanya Abu Hurairah tak menyampaikan keseluruhan lah ilmu yang berkaitan dengan hukum halal haram. Sebab tu ulama mengatakan ini bukan berkait dengan ilmu hukum hakam halal haram, tidak, tapi dia berkait dengan ilmu yang lain. So ada ulama mengatakan bahawa apa yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ialah isyarat-isyarat daripada Rasulullah berkenaan dengan pemerintah yang zalim yang akan naik. Maknanya Abu Hurairah ni diberitahu oleh Rasulullah nama-nama mereka. Sebab mereka pernah menukilkan daripada Abu Hurairah perkataan Abu Hurairah mengatakan, "Lau syi'tu, kalau aku nak an usammihim, kalau aku nak menamakan mereka ni, orang-orang yang zalim, yang jahat ini, yang akan naik jadi pemerintah ni, nescaya aku boleh sebut, la usammihim bi asma'ihim, nescaya aku boleh sebut nama-nama mereka ni." Tapi Abu Hurairah tak nak sebarkan ilmu tersebut, pengetahuan tersebut yang dia dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ulama mengatakan yang ini yang ada dalam kelompok ilmu yang kedua yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah. Begitu juga Abu Hurairah pernah mengatakan aku berlindung dengan awal tahun ke-60 Hijrah. Aku berlindung dengan awal tahun 60 Hijrah. Dan awal tahun 60 Hijrah ni waktu tu naiknya pemerintah yang zalim. Adapun Abu Hurairah meninggal setahun sebelum itu. Maknanya tahun 59 Hijrah, sebelum tahun 60 tu Abu Hurairah meninggal, dan tahun yang ke-60 tu betul-betul naik pemerintah yang zalim. So Abu Hurairah dah maklum berkenaan dengan apa yang akan berlaku tersebut daripada baginda Nabi. Jadi dia tak sampaikan. Kalau dia sampaikan, maknanya dia pasti akan dibunuh oleh orang-orang yang zalim ini. Baik. Tapi ada juga tuan-tuan, dalam huraian para ulama berkenaan dengan hadis ini, ada juga dalam kitab Mirqatul Mafatih, syarah kepada Mishkatul Masabih, syarah kepada kitab Mishkatul Masabih, Mirqatul Mafatih, syarah kepada kitab Mishkatul Mafatih, Mishkatul Masabih, gitu. Ada juga ulama mengatakan bahawa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ialah ilmu zahir. Ilmu zahir ini maknanya ilmu yang berkait dengan hukum hakam, ilmu yang berkait dengan halal dan haram, ilmu yang berkait dengan akhlak. Itu di antara ilmu zahir yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun ilmu yang tak disampaikan itu adalah ilmu batin. Dalam kitab tersebut sebut gitu. Ilmu adalah ilmu batin. Ilmu batin ni ulama-ulama hurai pula ilmu yang macam mana? Ilmu yang berkait dengan asrar tauhid. Asrarut tauhid ataupun hakikatut tauhid yang tak mampu untuk difahami oleh orang-orang awam. Macam kita mengaji ilmu tasawuf lah. Ilmu tasawuf ni ulama bahagikan kepada ilmu muamalah. Ilmu tasawuf ada tasawuf yang berbentuk muamalah, ada tasawuf yang berbentuk mukasyafah. Tasawuf yang berbentuk muamalah, contoh dia macam kitab yang banyak dibaca dalam masyarakat Melayu kita ialah kitab Penawar Bagi Hati. Itu tasawuf yang berbentuk muamalah. Yang mengajar kita bagaimana bermuamalah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Disebutkan dalam kitab Penawar 10 akhlak yang tercela, kemudian 10 akhlak yang terpuji. So kita kena bermuamalah dengan manusia dengan 10 akhlak yang baik tersebut.
Bahkan bukan dengan manusia sahaja, muamalat kita dengan Allah Ta'ala pun mesti kena ikhlas, mesti kena ada warak, mesti kena ada zaid dan sebagainya lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab tersebut, boleh jadi tuan-tuan dah khatam dah kitab tersebut. Baik, itu dipanggil tasawuf muamalah. Ada kitab tasawuf yang kategorinya termasuk dalam tasawuf mukasyafah. Yang ini tak jadi fardu ain. Yang muamalah dia jadi fardu ain. Dia jadi tuntutan atas setiap individu mukallaf mesti belajar dan mesti tahu dan kenal. Maknanya melalui kita belajar, kita kenal. Kita tahu sifat-sifat tercela, kita tahu jalan untuk menyucikan diri, kita tahu selok-belok yang berlaku pada hati kita. Semua sekali itu dalam ilmu muamalat. So kita boleh cabut, buang daripada hati kita sifat madmumah, kita boleh isi dia dengan sifat mahmudah. Adapun mukasyafah ni lebih kepada pembukaan rahsia. Pembukaan rahsia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah ulama-ulama boleh mengarang dan menulis. Antaranya ialah kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Itu tasawuf mukasyafah. Sebab tu tak banyak orang yang baca kitab kitab Hikam Ibnu Athaillah. Bukan semua orang boleh baca. Ambil kita baca. Kadang-kadang kita baca pun tak boleh nak hurai. Sebab apa? Kita sendiri tak boleh rasa kefahaman tersebut. Dia nak orang yang lalu perjalanan tersebut dan dia faham, dia rasa. Sebab dia lebih kepada ilmu rasa. Macam mana yang dirasai oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Sehinggakan kitab tersebut, ada ulama yang sampai ke tahap kalaulah boleh digantikan Quran itu dengan kalam lain, maka yang layak digantikan itu adalah Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Maknanya tingginya bahasa Hikam Ibnu Athaillah Sakandari itu. Sebab dia dapat daripada futuhat, dia dapat daripada pembukaan, hasil daripada dia beramal, hasil daripada mujahadah, hasil daripada riyadhah. Allah Subhanahu wa taala bukakan kefahaman kepada dia. Allah Ta'ala berikan futuhat kepada dia sehingga dia boleh mengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kita panggil Hikam Ibnu Athaillah Sakandari itu. Hikam yang pendek-pendek tetapi maknanya yang cukup cantik dan cukup indah. Jadi panduan untuk hati-hati manusia jadi lebih murni pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah kadang-kadang saya ingat ada seorang doktor pensyarah UIA. Pensyarah UIA. Saya semayang subuh di satu masjid. Kebetulan saya tak ada kuliah subuh, saya semayang subuh di masjid tu. Duduk selepas subuh tu ada kuliah subuh. Kebetulan ustaz tu tak datang. Ustaz yang dijadualkan kuliah tu tak datang. Kebetulan ada pensyarah UIA doktor. So orang pun tolak dia naik lah untuk dibagi sedikit tazkirah. So dia pun cerita. Antara apa yang disebut di awal sebelum dimasuk tajuk kuliah tu, dia kata, saya nak cerita pada tuan-tuan, dia kata, apa yang saya perolehi ketika solat tadi. Dia kata maklumlah, dia kata kerja sebagai pensyarah ni termasuk bukan setakat mengajar saja, dia kata perlu banyak menulis. So dia kata kepala ni kadang-kadang berfikir hatta dalam solat. Nak menulis benda apa yang nak ditulis, nak dikaji dan sebagainya lah. Jadi tengah-tengah saya solat tadi terbuka satu idea. Itu dipanggil futuh. Kita ni futuh, pembukaan kita benda-benda duniawi. Contoh kita lah, pembukaan kita boleh faham benda-benda duniawi. Adapun mereka ini orang-orang yang semacam Ibnu Athaillah Sakandari, Allah Ta'ala buka untuk seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, araftu rabbi bi rabbi. Ku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Macam mana dia mengenal Allah dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu melalui pembukaan Allah Subhanahu wa taala lah. Allah Taala yang memperkenalkan dirinya kepada seseorang hamba tersebut sehingga dia boleh kenal Allah Subhanahu wa taala. Macam mana af'alnya, macam mana sifatnya dan sebagainya lah. Sehingga dia melihatkan sesuatu itu, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana yang kita dengar latahan-latahan yang keluar di mulut para ulama tasawuf, para ulama sufi, sebagai seperti Hallaj, seperti Ibnu Arabi,
yang sebahagian daripada ulama kita menghukumkan dia adalah terkeluar daripada millah, terkeluar daripada agama. Tapi orang-orang yang sehaluan, sejalan dengan dengan mereka ini, mereka mentakwil perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut mereka ini, Ibnu Arabi, Hallas dan sebagainya, sebagai perkataan yang keluar hasil daripada hasil daripada pembukaan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pada hati mereka. Dan seumpama mereka menyebutkan, mereka mentakwilkan apa yang disebutkan oleh orang-orang yang sebegini, umpama kita yang membaca kalam Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Seorang yang sedang membaca ayat Al-Quran, innani anallah, mana ada seorang pun yang baca ayat Al-Quran, innani anallah, beriktikad bahawa dia sekarang sudah menjadi Allah? Tidak. Dia hanya menuturkan kalam Allah Subhanahu wa taala di atas lisan dia. Maka begitulah juga ulama mengatakan bahawa Ibnu Arabi ataupun Hallas dan sebagainya yang menuturkan ma fi jubbati illallah, tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Perkataan yang mereka sebut itu bukan mereka nak mengatakan bahawa diri mereka sudah jadi Allah, sudah jadi Tuhan, tidak. Tapi saat itu boleh jadi apa yang sedang mereka saksikan. Yang sedang mereka saksikan boleh jadi la fa'ila illallah, tiada pelaku yang hakiki kecuali Allah Ta'ala. Dan sememangnya kalau kita takwil begitu, tiada pelaku yang hakiki kecuali Allah, saya rasa semua orang boleh terima. Sebab tak ada orang yang merasakan bahawa diri dia boleh melakukan segala-galanya tanpa iradah, qudrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada orang yang mengaku bahawa dia ada kudrah sendiri. Dia ada kodrat sendiri tanpa perlu kepada kodrat daripada Allah. Dia ada iradat sendiri tanpa perlu iradat daripada Allah. Saya yakin tidak ada seorang pun yang berani mengaku bahawa dia independen daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru ulama mengatakan perkataan ini adalah perkataan yang disebut oleh mereka menggambarkan saat itu mereka sedang menyaksikan perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Setiap yang ada pada mereka itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka tak nampak yang lain saat itu kecuali Allah. Maka mereka menyebut Allah. Saya ingat saya pernah duduk dalam majlis Baba Wan Abdul Aziz, almarhum dah juga tuan-tuan. Baba Wan Abdul Aziz dulu dia ada kuliah di Khazanah Fataniyah sebulan sekali. Waktu tu Baba tengah bercakap tentang apa, tentang ketuhanan ni lah. Tentang ketuhanan. Saya masa tu baru nak belajar lah tuan-tuan, nak berjinak-jinak dengan majlis ilmu. So hadir duduk dalam majlis tu. Tiba-tiba ada seorang bangun berdiri. Dia sebut Allah, dia tarik panjang, dia berdiri. Lepas tu dia pun jatuh, rebah. Baba relax. Boleh jadi pengalaman itu dah dilalui, sebab tu dia relax lah. Kita tengok, kita yang baru ni tengok, sudah apa benda pula ni. Dan kita pun tak tahu, kena tanya Tuhan dia, kenapa saat itu sampai peringkat dia boleh bangun berdiri dan dia menyebut Allah je. Kena tanya Tuhan dia, saat tu apa yang sedang berlaku dalam jiwa dia, apa yang sedang dia saksikan. Sebab masa tu Bapa sedang bercakap tentang ketuhanan. Tonton bayangkan orang kalau kita hari ni tengah syok tengok TV, tak dengar dah benda lain. Tengah syok tengok bola, bila bola JDT lawan tuan-tuan. JDT nak lawan dengan apa? Dengan Melaka apa tuan-tuan? Ke dengan Penyu, dengan Terengganu. Kita bila kita tengok TV, benda yang kita minat, benda yang kita seronok, orang panggil kita tak dengar dah. Bini panggil 2-3 kali kat dapur. Orang tua tu dia dah hanyut dengan bola, tak dengar dah. Itu dunia tuan-tuan. Kita memang gitu, perangai kita hanyut dengan dunia. Orang tak hanyut dengan dunia, dia hanyut dengan Allah. Sebab apa? Kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang macam ni, jiwa dia duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang macam nilah Allah Taala berikan anugerah kepada mereka. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, wattaqullah wa yuallimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah, pasti Allah Taala akan ajarkan
Ini yang sebahagian ulama mengatakan ilmu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ilmu-ilmu yang sebegini tak sepatutnya kita sebarkan ke sebaran awam. Sekarang ni dia jadi sebaran awam. Sebab tu dia timbul macam-macam konflik yang kita tengok dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita pun rasa serabutnya tengok agamawan dengan agamawan sekarang seolah-olah macam bertelingkah. Sebab apa? Sebab apa yang dinasihatkan oleh baginda Nabi SAW, sesuatu yang tak sepatutnya disebarkan pada umum, jangan sebarkan pada umum. Untuk individu-individu tertentu saja. Keistimewaan tersebut hanya boleh engkau ceritakan kepada orang-orang yang engkau yakini mereka boleh terima saja. Sebab tu orang yang ada guru, benda-benda yang dia dapat perlu cerita pada guru je. Bukan pergi cerita di medsos. Sekarang ni orang bercerita di medsos, media massa. Di tempat itulah dia diceritakan balik apa yang dia dapat dan sebagainya. So siapa nak percaya tuan-tuan? Orang tengok muka kita pun muka penyangak dah. Siapa nak terima? Yang tahu kita sebenarnya ialah kita dengan Allah Subhanahu wa taala je. Walaupun kita mimpi ke kita dapat apa, itu kita dengan Allah Taala lah. Kenapa perlu kita pergi sebar, pergi cerita, jawab semua persoalan yang kadang-kadang orang awam tak boleh faham dan tangkap sebagainya? Benda-benda tersebut yang dinasihatkan oleh baginda Nabi SAW melalui lisan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni. Kata Abu Hurairah, aku hafaz daripada Nabi dua ilmu. Satu ilmu yang aku boleh sebarkan, satu ilmu lagi aku tak boleh sebarkan. Kalau aku sebarkan dia akan timbul fitnah dan sebagainya lah. Kita tengok huraian sikit. Kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan ilmu kerana tingkatan pengetahuan manusia yang ada di hadapan kita itu kadang-kadang tidak sama. Dan kalau disampaikan sesuatu ilmu yang tidak sesuai dengan pengetahuan para hadirin, mungkin sahaja itu akan membawa fitnah atau salah faham. Oleh itu, kalau kita berbicara di hadapan masyarakat awam, maka janganlah dibicarakan hal-hal yang hanya dapat difaham oleh orang-orang khusus. Kalau tidak, nanti akan terjadi suatu fitnah atau permusuhan yang dapat membawa kepada perkelahian dan kekacauan. Namun sebahagian dari penceramah terkadang merasa syok sendiri apabila menyampaikan hal-hal yang ganjil, yang walaupun misalnya apa yang disampaikan itu benar, tetapi akan berakibat buruk bagi sebahagian hadirin yang belum faham. Dari kerana ini, maka perlu adanya kelas tertentu bagi suatu pengajian supaya ilmu yang disampaikan itu dapat disesuaikan dengan keadaan mereka yang hadir. Sebab tu ulama-ulama tasawuf terutamanya ada yang buat majlis khas di rumah dia. Dia tak buat di masjid, di surau secara umum. Di surau, di masjid ni hanya untuk bicara umum je. Tapi di rumah ataupun di markas ataupun dipanggil lah, tuan-tuan nak panggil apa pun, ulama tasawuf memanggil dia di zawiyah. Di sanalah mereka baca kitab-kitab yang tinggi, bahasanya, kitab-kitab Al-Imam Sya'rani. Tu saya pernah baca dengan Syekh, kitab dialog antara Al-Imam Sya'rani dengan jin. Kitab tersebut ada ditulis oleh Al-Imam Sya'rani. Ada kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Kitab-kitab tersebut tak sesuai dibaca di khalayak awam. Khalayak awam ni sesuai baca kitab-kitab yang ringkas-ringkas ni, untuk kita jadikan sebagai panduan untuk kita ke syurga ya. Untuk kita jadi orang yang saleh, yang berjaya di dunia, boleh beramal ibadat, itu sudah cukup untuk bagi kita orang awam. Tapi bagi orang yang inginkan pengetahuan yang tinggi, maka dia perlu melalui satu majlis yang khusus. Yang ni Syekh Fahmi sebut awal lagi. Hari ni orang tak jaga. Setiap soalan yang ditanya dijawab je. Boleh jadi cukup dengan kita jawab wallahu alam, saya tak pasti pun. Tapi semua benda dijawab. Mandi sofa pun dijawab. Apa benda tak jawab semua. Sekarang dah timbul isu. Bila dah timbul isu tersebut, JAKIM dah nak panggil. Kemudian bila JAKIM nak panggil, geng yang sebelah penyokong ni keluarkan satu lagi nama. Dia kata kalau nak panggil yang sebelah sini, panggil yang sebelah sini juga. Sebab apa? Yang sebelah sini pun banyak mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas arasy. Ini pun lebih khurafat daripada yang ini lagi. Kan dah nampak timbul kekacauan, kekeliruan dalam masyarakat. Agamawan sesama agamawan sekarang ni. Disebabkan oleh ketidakcermatan kita, agamawan sendiri dalam membahaskan sesuatu isu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke majlis
ke majlis babak sepanjang. Waktu dia hadir ke Malaysia banyak kali dulu kan. Setahun tu mesti dia akan hadir. Bila dia datang dia pergi banyak tempat. Antaranya Taman Tun Hussein On di Ceras tu. Situ ada pengajian juga. Kemudian di Masjid Khairiyah pun ada pengajian juga. Babak sepanjang, kalau dia bahaskan sesuatu isu, dia bagi tahu, dia pesan. Kalau nak bahaskan isu khilafiyah, dia kata bahas betul-betul. Bahas sampai peringkat orang awam boleh faham. Kalau kita rasa kita tak boleh bahas sampai ke tahap orang awam boleh faham, sebab kita sendiri pun tak faham, tak payah bahas. Kalau kita rasa kita ada kemampuan ilmu untuk bahas. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, kita sendiri pun tak ada kemampuan. Macam saya sendiri, saya tak ada kemampuan untuk bahas sesuatu isu tu daripada pandangan keempat-empat fiqh, katakanlah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan sebagainya. Saya tak ada pengetahuan tersebut. So tak payah bahas. Tak payah bincang. Tuan-tuan pergi tanya orang fulan bin fulan, ustaz sekian. Ustaz ni saya tengok dia pernah jawab isu ni dari berbagai-bagai mazhab. So lebih layak pergi tanya dia. Tapi kita yang rasa kita tak mampu, kita cuba juga untuk jawab. Dia itu yang ditimbul isu. Sebab tu Baba Ain selalu pesan. Dia kata kalau betul nak jawab, dia kata nak hurai masalah, dia kata hurai biar sampai orang awam faham. Sebab tu Baba Ain sepanjang, kalau tuan-tuan duduk dalam majlis dia, satu soalan kadang-kadang sampai setengah jam dia jawab. Padahal orang tanya banyak dia tak jawab serengkas macam apa? Serengkas macam Ustaz Azhar Idrus jawab. Dia tak jawab serengkas itu. Tapi dia jawab kadang-kadang sampai setengah jam, 30 minit dia jawab. Supaya apa tu tujuan dia? Supaya orang awam boleh faham masalah tersebut. Itu orang yang cermat. Sebab tu ada sebahagian agamawan kita mengatakan orang yang paling cermat dalam membahaskan masalah sekarang ni ialah Baba Ain sepanjang. Tuan-tuan boleh lihat sendirilah. Banyak sekarang ni dalam YouTube macam-macam kita boleh cari. Cuma di sini kita lihat melalui hadis Nabi bagaimana Nabi SAW melalui lisan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, aku ambil daripada Nabi pun ada dua ilmu daripada Rasulullah. Satu yang boleh aku sebarkan dan satu lagi yang tak boleh aku sebarkan, yang perlu aku simpan. Baik. Kemudian hadis yang ke-30. Laju-laju yang ni. Semua sabda Nabi SAW adalah benar. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala kuntu aktubu kulla shay'in sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanahatni Quraisy. Wa qalu taktubu kulla shay'in wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar yatakallamu fi ar-ridha wal ghadab fa amsaktu 'anil kitabi hatta dhakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال اكتب فالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma berkata, adalah aku menulis segala sesuatu yang aku dengar daripada Rasulullah. Lalu orang-orang Quraisy melarang aku. Orang Quraisy sini maknanya Muslim Quraisy. Bukan orang kafir Quraisy ni, Muslim Quraisy. Melarang Abdullah bin Amr menulis. Melarang aku daripada yang demikian itu, dan mereka berkata, apakah engkau menulis segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sedangkan beliau adalah seorang manusia biasa yang bercakap-cakap dalam keadaan redha dan marah? Ni ada orang yang melihat baginda Nabi ini manusia biasa yang perangainya lebih kurang sama macam kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kalau tuan-tuan baca di awal-awal bab berkenaan dengan batang tubuh Nabi, kalau tuan-tuan baca, kemudian tuan-tuan terbayang itu baginda Nabi dalam bentuk kekurangan, tuan-tuan kena nafikan. Maknanya itu bukan Rasulullah. Tuan-tuan baca dalam hadis, dia ada kalimah-kalimah yang menunjukkan kepala Nabi besar, bibir Nabi lebar, gigi Nabi 4, 2 yang atas, 2 yang bawah berjarak di antara 2 yang atas dan 2 yang bawah tersebut. Andai saat tuan-tuan baca yang tu, tuan-tuan terbayang di sana kehodohan, keburukan, kekurangan, itu bukan Nabi. Tuan-tuan kena nafikan, kena ajar dalam diri, itu bukan Rasulullah. Walaupun Rasulullah ni bashar, dia adalah manusia biasa. Tapi kalau kita baca,
Itu yang bermain dalam fikiran kita. Itu maknanya bukan Rasulullah lah tu. Sebab Rasulullah mesti manusia yang paling cantik dan paling indah. Cantik Yusuf, cantik lagi baginda Nabi SAW. Dan Nabi menyebut secara umum, tidak ada mana-mana Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, melainkan Nabi dan Rasul itu mesti didatangkan dalam bentuk yang handsome, yang smart. Dan tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, kecuali Nabi dan Rasul itu mestilah manusia yang bersuara merdu. Itu di antara dua ciri yang Nabi sebut sendiri. Maknanya semua Nabi dan Rasul, sebutlah siapa pun nama dia, dia adalah manusia yang paling lawa, paling smart. Dan sebutlah mana-mana Nabi dan Rasul, dia adalah manusia yang paling merdu suara dia. Dan semerdu-merdu, seindah-indah, secantik-cantik ada pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kalau kita baca tentang Rasulullah, jangan ada macam ni, macam para sahabat Muslim Quraisy ni. Ini mungkin boleh jadi di peringkat awal mereka melihat Nabi ni orang biasa. Boleh jadi dia bercakap dalam keadaan dia marah, so dia berpihak kepada pihak tertentu. Dia bercakap dalam keadaan dia redha, so dia berpihak pada pihak tertentu. Baginda Nabi tidak begitu. Marah dan redha Nabi semuanya dalam redha Allah. Marah Nabi dalam redha Allah, redha Nabi dalam redha Allah. Tak sama dengan kita. Redha kita dalam murka Tuhan boleh jadi, marah kita dalam murka Tuhan boleh jadi. Tu kadang-kadang kita marah kan. Marah kita tu kita berasa betul, tapi dalam murka Tuhan. Redha kita pada sesuatu kadang-kadang dalam murka Tuhan. Tak sama dengan baginda Nabi, walaupun baginda Nabi ni adalah manusia biasa. Sebab jiwa Nabi, diri Nabi, apa-apa sahaja yang disandarkan kepada Rasulullah, semuanya ada unsur jujur dan benar. Nanti kita akan lihat beberapa contoh dalam kuliah yang akan datang menunjukkan betapa baginda Nabi ini manusia yang sangat jujur, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala jujur. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.